Hai, nama saya Fatihi dari SMK Bako. Saya berumur 17 tahun dan ingin menjadi seorang pembaca berita satu hari nanti. Soalan pertama saya untuk Cik Mimi ialah, apakah sifat dan kemahiran yang perlu ada pada seseorang pembaca berita? Hello Fatihi. Pertama sekali, good job. Tahniah. Fatihi sudah pun ada cita-cita untuk menjadi seorang penyampai berita. Jadi sekurang-kurangnya Fatihi sekarang sudah ada gambaran yang jelas, dah ada sasaran untuk meneruskan pelajaran selepas ini ya. Sifat yang perlu ada pada penyampai berita pada saya paling penting ialah ingin tahu dan empati. Maknanya kita boleh menjiwai lah sesuatu, kita meletakkan diri kita di tempat orang lain. Perlu ada kemahiran bertutur yang baik dengan sebutan yang jelas. Fatihi juga perlu peka dengan perkembangan semasa, kena banyak membaca, banyak baca berita. Kalau boleh baca benda-benda lain yang selain daripada berita ataupun perkembangan semasa pun lagi bagus. Lagi banyak kita tahu, lagi yakin kita berada di depan kamera dan menyampaikan sesuatu. Terima kasih Cik Mimi. Nampaknya saya mestilah lebih rajin membaca selepas ini. Soalan seterusnya ialah, apakah tanggungjawab sebagai pembaca berita? Okey, Fatihi perlu tahu dan rasanya ramai juga yang tak tahu, penyampai berita bukanlah bekerja sebagai penyampai berita semata-mata. Selalunya kalau dalam bidang ni, kebanyakan penyampai berita bermula dari tugas lain. Maknanya dia pernah bekerja sebagai wartawan ataupun penerbit. Macam saya seorang penerbit. Jadi kalau nak kirakan tanggungjawab saya sebagai seorang penerbit memang sangat berat. Saya perlu tahu dari mula berita itu dihasilkan sampailah sesudahnya siaran berita tu. Dalam masa sama, saya juga perlu jaga penyampai berita saya sendiri, pastikan dia hadir on time, dia buat voice over ataupun rakaman suara sampailah ke live, bersiaran langsung. Saya kena pastikan semuanya berjalan lancar, bekerjasama dengan yang lain-lain, dengan pengarah studio, audio man, semualah. Terima kasih atas perkongsian itu. Soalan terakhir dari saya ialah, bolehkah Cik Mimi kongsikan proses untuk menghasilkan segmen berita? Proses menghasilkan berita memang agak panjang dan boleh jadi menyulitkan, tapi saya kongsi secara ringkas lah ya. Selalunya bermula daripada editor. Editor akan beri tugasan kepada wartawan. Jadi wartawan akan keluar membuat liputan bersama dengan juru kamera. Wartawan juga tak semestinya dia kena keluar buat liputan. Kadang-kadang dia kena interview, kadang-kadang dia kena dapatkan sumber-sumber daripada online, daripada newswires. Kemudian bila laporan itu disiapkan oleh wartawan, dia kena serahkan kepada editor. Editor akan periksa setiap laporan, pastikan faktanya betul. Penerbit juga perlu periksa sekali lagi, tapi dari segi yang lebih menyeluruh, maknanya dari segi konten dan juga dari segi elemen sokongan dia, maknanya visual dia kena ketak, perlu cantik lagi, jadi perlu tambah apa, perlu tambah gambar, benda-benda macam itulah. Jadi sebaik saja siaran langsung, pengarah studio dan juga penerbit ni dia kena bekerjasama. Saya juga seorang penyampai berita kan. Jadi bila saya membaca berita, saya tak akan produce. Ada orang lain yang akan jadi penerbit. Sebelum saya membaca berita, ada rakaman suara, perlu make up dan sebagainya, bersiap. Sebelum saya baca tu, saya go through the line up at least sekali. Setiap news tu saya kena tahu apa ayat dia macam ni supaya saya tak akan fumble bila saya baca. Dan kedua, saya tahu apa yang saya sampaikan. Ketiga, saya jelas dengan susun atur perjalanan berita tu. Jadi bila kita dah tahu semua tu, kita rasa confident sikit lah untuk baca berita. Okey, jadi saya rasa itu saja yang saya boleh kongsi dengan Fatihi. Saya harap perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada Fatihi tentang bagaimana untuk menjadi seorang penyampai berita. Dan saya juga harap Fatihi boleh belajar bersungguh-sungguh dan semoga insya-Allah satu hari nanti tercapai cita-cita yang diimpikan. Terima kasih Cik Mimi atas masa yang diluangkan dan ilmu yang digosikan. Daripada temu bual ini, saya telah belajar bahawa setiap kerjaya mestilah ada minat yang tinggi dan kemahiran yang sesuai. Perancangan kerjaya sangatlah penting. Akhir sekali, kerjaya sebagai pembaca berita atau bidang penyiaran tidak mudah seperti yang disangka.